Terbang cendrawasih keliling negeri, rentakan ledakan merambat ganasnya, jenayah meningkat, pelaku dicari, pemata negara, pendera perosaknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya, Nura Mira binti Fazlan, akan membentangkan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu langkah-langkah membendung masalah penderaan kanak-kanak di Malaysia. Penderaan kanak-kanak merujuk kepada perbuatan zalim yang dilakukan secara fizikal maupun mental terhadap golongan kanak-kanak yang berusia kurang daripada 18 tahun. Menurut statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kes penderaan kanak-kanak yang dilaporkan kepada JKM bagi tempoh 2012 hingga 2017 adalah sebanyak 22,136 kes. Hal ini menunjukkan bahawa kes penderaan tersebut adalah sangat membimbangkan. Oleh itu, terdapat pelbagai langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak di Malaysia. Masalah penderaan kanak-kanak di Malaysia dapat dibendung melalui langkah yang efektif, iaitu ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak mereka kecil lagi. Hal ini demikian kerana tugas untuk mendidik anak-anak merupakan tanggungjawab setiap ibu bapa agar anak-anak dapat membezakan antara perkara baik dan perkara buruk dalam melakukan sesuatu perkara. Misalnya, ibu bapa memantau aktiviti anak-anak daripada pergaulan bebas dan memberikan didikan agama yang kukuh. Pendidikan agama ini mampu menjadi benteng untuk mencegah anak-anak daripada segala perbuatan negatif yang menyumbang kepada gejala penderaan kanak-kanak apabila mereka menjadi ibu bapa kelak. Oleh itu, didikan ibu bapa yang sempurna merupakan asas utama dalam pembentukan keluarga yang harmoni dan melahirkan personaliti anak-anak yang positif. Selain itu, langkah yang kedua bagi mengatasi masalah penderaan kanak-kanak di Malaysia ialah ibu bapa atau penjaga perlu mendalami ilmu atau kemahiran keibubapaan. Pasangan ibu bapa atau penjaga perlu arif berkaitan kaedah-kaedah hidup berkeluarga dan cara-cara untuk menjaga dan mendidik anak-anak. Contohnya, mereka boleh mengikuti kelas-kelas bimbingan bagi menyedarkan mereka tentang tanggungjawab besar yang harus dipikul setelah berumah tangga. Ilmu dan kemahiran keibubapaan adalah sangat penting, terutama dalam mengurus tekanan sepanjang menjaga anak-anak. Hal ini demikian kerana tekanan hidup yang dialami oleh ibu bapa menjadikan anak-anak sebagai objek melepaskan tekanan hidup dengan mendera mereka. Maka, penerapan ilmu dan kemahiran keibubapaan dapat menjamin pengurusan tekanan dengan baik dan menjamin penguraian masalah penderaan kanak-kanak di Malaysia. Masalah penderaan kanak-kanak di Malaysia juga dapat diatasi dengan peranan masyarakat tertentu, iaitu masyarakat harus prihatin dan peka dengan keadaan sekeliling, terutama di kawasan kejiranan. Semangat kejiranan yang tinggi haruslah dipupuk oleh masyarakat supaya kes penderaan kanak-kanak dapat dibanteras. Misalnya, masyarakat bertindak pantas dan berani untuk melaporkan sebarang bentuk penderaan yang berlaku di kawasan tempat kediaman atau taska yang berdekatan. Mereka perlu melaporkan hal tersebut tanpa menghiraukan sebarang ancaman daripada jiran mereka. Hal ini menyebabkan kanak-kanak sentiasa berasa selamat kerana mereka tahu bahawa sebarang penderaan daripada ibu bapa atau pengasuh mereka diawasi oleh masyarakat sekeliling atau jiran berdekatan. Dalam pada itu, pengawalan keselamatan di kawasan kediaman penduduk haruslah diperketatkan agar kanak-kanak dapat dilindungi daripada didera dan disakiti oleh mana-mana pihak yang tidak bermoral. Maka, masyarakat harus prihatin
dan peka dengan keadaan sekeliling. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan tanggungjawab mereka menjadi jiran yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk, terutamanya kanak-kanak. Langkah lain bagi mengatasi masalah penderaan terhadap kanak-kanak ialah pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang. Hal ini demikian kerana keprihatinan pihak kerajaan terhadap hukuman tertentu dapat mencegah perbuatan mendera kanak-kanak. Kewujudan undang-undang yang memperuntukkan perlindungan terhadap kanak-kanak pula dapat mengelakkan kecuaian ibu bapa atau penjaga yang tidak bertanggungjawab. Menurut Khadijah dan Fadil, dikutip dalam Nantini Ramalingam dan Khadijah Alawi 2021, sistem pencegahan pada masa kini lebih berbentuk hukuman penjara dan penalti kepada pelaku penjenayah. Tindakan tersebut yang dikenakan terhadap pendera adalah seperti mengenakan hukuman penjara 20 tahun dan sebatan 10 kali. Hal ini boleh menyebabkan mereka berasa takut menerima hukuman berat sekiranya mereka melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap kanak-kanak. Kesannya, kes-kes penderaan kanak-kanak akan mencatatkan rekod yang semakin rendah. Maka, masalah penderaan kanak-kanak di Malaysia dapat diatasi dengan baik dan adil. Intihannya, kes penderaan terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan kerana berlaku peningkatan kes setiap tahun. Perkara ini perlu ditangani dengan segera kerana boleh membawa kepada ancaman keselamatan kepada kanak-kanak dan membawa kepada kesan yang buruk. Hal ini demikian kerana kesan penderaan tersebut adalah bersifat jangka panjang dan boleh memudaratkan kesihatan kanak-kanak. Antaranya ialah mereka akan mengalami tekanan emosi dan menjejaskan tumpuan mereka dalam pembelajaran. Tambahan pula, kanak-kanak yang didera akan berisiko untuk mengalami beberapa masalah kesihatan seperti serangan jantung, kegagalan paru-paru, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, masyarakat perlu bekerjasama untuk mengatasi fenomena ini agar kanak-kanak dapat berkembang dan berbesar dengan persekitaran yang aman, harmoni dan sejahtera. Permata negara perlu disayangi, bukan didera tanpa dikasihani. Ayo bangkit, cari solusi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.